Okey, baru-baru ni saya ada posting, saya berhentikan anak-anak saya sekolah dan saya lebih mengutamakan pendidikan akhirat untuk anak-anak saya, ilmu akhirat. Tapi yang menyedihkan, ramai yang komen, mereka hanya membaca tetapi tidak faham. Tidak faham posting dia saya tu. Kan? Tambah lagi di IG saya lagilah banyak yang komen menakutkan. Tengok komen-komen dia. Okey, itu pulang kepada diri saya, hak saya. Saya sebagai ibu ayah dan kami berpakat, ibu bapa, saya dengan isteri berpakat ini jalan yang terbaik. Sebab hari ini bukan lagi zaman nak kita kerja, anak nak dapat 3A, 8A, A++, nak berjaya. Tetapi ilmu akhirat masih lagi nipis. Dunia bukan masih muda, bukan dunia dah semakin tua, takkan tak nampak. Covid ni benda yang luar biasa. Bukan pasal Covid ni, tapi sistem yang datang kepada kita hari ni memang luar biasa. Ramai yang rasa boleh hidup lama. Okey, saya nak bagi kata-kata. Kalaulah dunia ni masih ada lagi dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ataupun 50 tahun. Okey, bagaimana kehidupan agama dalam 50 tahun ni? Kita cakaplah berkenaan dengan Dajjal. Ada bila sebut pasal Dajjal orang marah. Ada orang marah tu. Kau ni cerita Dajjal. Janganlah cerita Dajjal. Kenapa tak boleh? Kenapa kita tak boleh cerita? Tak boleh pula. Mengingati. Katalah 50 tahun lagi Dajjal akan keluar. Adakah suasana agama hari ni mampu menghadapi Dajjal yang datang tu? Ni pun dah datang Dajjal. Sekarang kita hidup pun dalam kehidupan fitnah-fitnah Dajjal. 50 tahun lagi. 50 tahun, 40 tahun lagi. Masa berlalu begitu pantas, laju je. Saya rasa saya hari ni umur 50 tahun pun rasa aku dah 50 tahun. Sekejap ya. Pak dah berdiri. Okey, dalam masa 50 tahun lagi akan datang, bagaimana agama dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan anak-anak kita. Mampukah yang ada sijil, degree, diploma, master tu untuk selamatkan diorang daripada Dajjal? Mampukah? Saya nak ambil satu pengalaman. Ada satu program, bila ditanya, ustaz bertanya kepada pelajar-pelajar lelaki yang berusia 16 tahun, 15 tahun, bagaimana haid datang? Mereka boleh jawab, datang melalui hidung. Itu pun dah nampak sangat agama tak faham. Tak mampu, babe. Tak mampu. Itu pun kita dah nampak lemahnya. Bila tanya hit datang dari mana? Keluar ke hidung. Itu pun nampak. Bagaimana benda lain? Paduan lain-lain. Adakah agama dalam kehidupan kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dalam keadaan yang sangat-sangat baik? Hari ni pun kita tengok agama dalam kehidupan kita macam mana. Yakin kita dengan agama macam mana? Manusia lebih yakin dengan dunia. Ini tak kalah tak risau. Tak kalah tak ada rasa gentar dalam hati dengan kehidupan yang akan datang. Adakah anak-anak kita mampu? Kalau bukan zaman kita Dajjal keluar, tapi zaman anak-anak kita Dajjal ni keluar, adakah anak-anak kita mampu, terutama anak-anak perempuan kita? Mampukah mereka menghadapi ujian ini? Sebab itulah kami, isteri saya lebih mementingkan soal iman, soal agama dalam kehidupan mereka. Dunia ni jangan fikir boleh hidup 1000 tahun lagi.
Ramai hari ni rasa dunia ni masih muda, masih dara. Ramai. Kita masih lagi terkejar-kejar. Masih terkejar-kejar lagi. Memanglah dunia ni penting, tapi sekadar keperluan, bukan keutamaan. Hari ni meletakkan dunia lebih utama daripada agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu kan? Mampu. Orang alim, kalau kita ni semua orang alim seperti di zaman sahabat dulu, okeylah. Kan? Kalau di zaman tabi'i, okeylah. Ini di zaman 1400 tahun selepas alaihi wasallam. Tengoklah macam mana hari ni. Mampu tak? Kita ibu bapa mampu tak nak didik anak-anak kita dengan agama yang baik? Tepuklah dada, tanya iman ibu bapa. Mampu? Kalau anak kita hari ni umur 10 tahun, lagi berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun usia mereka, ataupun kita pun tak tahu. Bukan kita tahu tarikh dia, kita bukan tahu ujian yang lebih besar akan datang ni macam mana. Ujian dalam kehidupan manusia akan datang, tahu ke? Sebab itulah kita kena buat persediaan agama dalam kehidupan anak-anak kita. Itu yang lebih utama dalam apa saja. Ini kita nak buat persediaan apa? Bila post tu, alah, handphone pun dunia juga. Memanglah kita bukan nak tolak dunia, kita bukan nak buang dunia. Kita gunakan dunia ni untuk jabatan ke akhirat, jabatan agama. Gunalah untuk agama. Tekankan betul-betul agama dalam kehidupan anak-anak. Dekat sekolah hari ni, model di sekolah pun hari ni tungging terbalik. Mampukah agama dalam kehidupan anak-anak kita jadi the best? Ustaz dan ustazah pun kalau tanya, mampukah? Tanya sendiri. Saya ada kawan-kawan ustazah, kawan-kawan ustaz, diorang pun tak mampu nak didik ratusan anak murid di sekolah dengan agama yang baik. Mereka tak mampu. Sebab mak bapak memberikan 100% tanggungjawab agama kepada cikgu-cikgu, pada ustaz, pada ustazah. Kalau hantar kat sekolah akademi lah. Kita tengok dalam suasana hari ni, adakah agama ni baik? Saya ni tak bagus agama, tetapi kita kena tengok adakah kita ni yang kurang baik dalam agama. Kita nak mewarisi yang kurang baik ni kepada generasi akan datang. Ujian hari ni, tengok COVID ni dah lah. COVID ni apa dia? Bukan virus. COVID ni sistem, mengubah sistem kehidupan. Faham? COVID ni bukan virus. Bukan virus, bukan wabak penyakit. Dia adalah yang mengubah sistem kehidupan dunia. Sikit-sikit, pelan-pelan, sistem kehidupan dunia berubah. Akan datang lagi berubah. Kalau agama dalam kehidupan kita masih so-so, masih suam-suam, sejuk-sejuk, bagaimana kehidupan anak-anak kita? Kita pun tak mampu nak bagi iman pada anak-anak kita. Iman bukan boleh diwarisi, perlu diusahakan, perlu difahamkan. Siapa cakap vaksin tu Dajjal? Jangan jadi bodoh. Bacalah posting tu. Ada aku tulis ke? Korang yang pandai-pandai, otak bengap, baca tak faham, pandai-pandai korang boleh tulis suka hati komen korang, ikut korang punya fahaman. Baca lah. Dajjal besar tu akan datang. Dajjal kecil yang dah ada ni, tentera-tentera Dajjal di keliling kita ni, kau nak tunggu Dajjal besar datang berdepan mata kau,
face to face, menghadap mata kau depan-depan macam ni, baru kau nak mengaku. Oh, yang ni saya nak sentuh sikit ni. Pasal ada satu artis mana tak tahu pergi bagi berhenti anak sekolah pasal dia kata sekolah ni semua dunia, mana boleh. Ni kita nak bagi terang sikit. Iblis ni, iblis. Tuan-tuan kena ingat, saya sebut banyak kali dah tapi duk lupa situ. Tu pun salah satu daripada ni, kita hak duk lupa benda baik ni, tahu siapa kerja siapa? Kerja iblis. Teringat tak cerita Nabi Musa pergi cari Nabi Khidir, lepas tu ikan dia jatuh tu, yang pembantu dia tu, yang teman dia tu lupa nak habang tang mana ikan tu jatuh. Ingat tak cerita tu? Kalau nak cerita balik tak ada nah. Lain kali ya, tak apa. Tak, ni bisikkan yang kedua. Dia masalah tu bila tak cerita tu kita kena cerita pada awal duk makan karan kat tu kan. Okey. Saya nak sebut ni, orang jahil tengok bagus kawan tu artis berhenti. Tuan-tuan tahu dia berhentikan anak dia pasal apa? Tuan-tuan tahu pasal apa dia bagi anak dia berhenti? Sebab nak suruh kejar akhirat. Iblis mau kalau dengar pencin. Dia kata yang ni semua dunia, matematik, sains, Inggeris ni semua sibuk dengan dunia. Lepas tu dia kata pula, ni semua sijil ni semua akademik ni boleh selamatkan akhirat ke? Ni kita nak jawab. Orang pasal apa kena jawab? Pasal apa yang kita nak kena bagi pencerahan? Pasal orang awam dia kata apa? Tengok ni macam orang awam lah duk cerita lah. Ni Dajjal nu naik kapal terbang lah apa semua, vaksin semua Dajjal apa semua, tak mau cucuk apa semua. Ni semua Dajjal. Dajjal tak payah mai. Cukup Dajjal yang sekok dua ni lingkup pahana habis. Tu saya nak jawab ni. Bukan saya sengaja nak jawab, tapi tajuk dia. Tajuk. Jangan kata ustaz memang tak. Tajuk. Based on kitab. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran, Quran sebut syaitan apabila dia mai pada saya dan kita semua, dia akan bisik dua jenis bisikan. Dua jenis. Tuan-tuan kena ingat dua jenis ni, dua type. Satu, bisikan yang menarik manusia terus daripada agama. Dia mai bisik tak payah semayang terus, dia mai bisik tak payah tutup aurat, telanjang, minum arak, ni semua. Dia mai tarik manusia daripada agama, tarik terus. Yang ni banyak. Tarik terus. Mai bisik hang tak payah mayang lah, hang tak payah tutup aurat lah. Macam-macam dia bisik hok buat jahat terus. Tu satu. Satu lagi, yang ni juga bisikkan syaitan. Ini juga suara syaitan. Apa dia? Melampau, melebihi daripada kadar yang Tuhan tentukan. Saya nak tanya tuan-tuan, kena jawab dengan firm lah, kena berani. Tak semayang langsung, syaitan ke tak? Bisikkan syaitan ke tak? Bisikkan syaitan ke tak? Tak semayang, bisikkan syaitan. Maghrib 6 rakaat, syaitan ke tak? Bagus. Jangan duk bila kita tanya orang yang tak semayang, siapa yang hasut, siapa yang suruh, siapa yang bisik suruh tak semayang, semua orang berani, confirm, firm, yakin, confident, itu setan punya kerja ustaz. Itu bisikkan setan. Tapi bila mai tang orang yang melampau dalam memahami agama, melampau dalam beribadah, melampau dan lebih pada kadar patut apa yang Nabi ajak, tak semua orang berani kata tu setan. Walhad tu pun sama setan. Pasal tu dalam Quran dia kata apa? Tuan-tuan dengar bagi elok. Dalam Quran dia kata apa? Orang yang kedekut paik tu setan. Orang yang membaziak pun setan. Setan ni dia dua. Satu dia mai bisik, kedekut, sekupang habuk dia tak bagi. Satu lagi mai bagi semua. Tu pun bahaya. Membazir, boros. Kan? Quran kata apa? Quran kata walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Surah Al-Furqan ayat 67.
walladzina idza anfaqu, dan mereka itu hamba Allah yang beriman apabila mereka membelanjakan harta mereka, yakni membelanjakan harta mereka, menggunakan harta mereka. Orang yang beriman di antara dua, satu, walam yaqturu, Quran kata walam yaqturu, mereka itu tidak bakhil, tak bakhil, tapi at the same time walam yusrifu, mereka juga tak boroh, membaziak saudara setan, kedekut bakhil saudara setan. Qawama. Pasal itu kita kata yang dia guna alasan berhenti anak pada mengaji, kemudian dia kata ini semua dunia, dia suruh tak tahulah betul tak betul kaji akhirat, sampai tak mau berubat apa semua. Ada orang tak mau berubat, ni hospital apa semua Yahudi, lepas tu dia nak duduk, dia tak mau ambil langsung ni yang dunia ni. Ini juga bisikan syaitan. Syaitan itu bukan sahaja dalam bentuk jubah tai, dalam bentuk kot tai. Syaitan juga boleh tampil dalam bentuk jubah dan serban. Tuan-tuan kena ingat. Sebab itu tuan-tuan, syaitan bila dia mari kepada manusia, dia tak mari dalam satu jenis bisikan dia. Bagus, saya cadangkan tuan-tuan. Di sini saya tak pasti ada tak ada mengajar. Buku yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ni orang banyak keliru. Yang kita baca ni Ibnul Qayyim. Dia kalau kita sebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang karang kitab kita ni. Tapi yang seorang lagi ni nama dia Ibnul Jauzi, Abul Farash Ibnul Jauzi. Dia ada satu buku masyhur, famous, Talbis Iblis, buku tipu daya iblis. Dia senaraikan siapa dia yang kena tipu dengan iblis. Menariknya, ada talbis iblis untuk ulama, ada talbis iblis untuk ahli ibadat. Ada dalam buku tu. Ahli ibadat pun kena muhung, kena bisikkan, kena tipu. Ulama pun kena tipu dengan iblis. Macam mana? Dia senarai. Apa jenis dia? Ahli ibadat, antaranya ahli ibadat. Saya bagi contoh ahli ibadat. Mari bisikkan iblis apa dia? Dia suruh semangat buat ibadat. Dia tak bagi mengaji. Kita mengaji ni bagi kerah hati. Mengaji ni sebenarnya duk kalut nak tahu ni tak buat pun. Lah sekali hadis yang depa duk baca tu banyak buat ibadat lebih baik pada menuntut ilmu apa semua tu. Ini mai daripada bisikan iblis. Pasal itu ada orang dia semangat buat ibadat tapi dia tak semangat mengaji. Iblis lah juga semangat mengaji tapi iblis lah juga tu pun. Bisikkan iblis juga apa dia? Mengaji Allah berpuluh kitab. Kalau kitab timpa dia mati timpa kitab, tapi ibadat tak buat juga. Nampak? Pasal tu iblis ni dia serang daripada dua cara. Sebab tu saya kata sahabat kita tu dia dah terkena talbisu iblis. Dia duk rasa kata dia betul. Pasal apa? Dia duk rasa dia betul. Dia seolah-olah dia dah buang dunia, dia memilih akhirat. Lepas tu mai golongan. Ada tuan-tuan yang tak benarkan anak sekolah, tak benarkan anak ambil ubat, tak benarkan anak pergi hospital, tak bagi anak pergi hospital, tak mau, tak hantar anak dapat rawatan hospital, tak mau. Tu dia sampai tu. Tapi yang peliknya, yang kata hospital Yahudi, yang kata apa sekolah Yahudi, dia tulis di mana? Dia tulis benda tu di mana? Yang saya tahu ni, dia tulis di mana? Macam mana saya boleh tahu kata dia tak hantar pergi sekolah, dia tak mau pergi hospital, dia nak duduk, dia tak mau dunia-dunia semua ni? Saya tahu mana? Dia tulis di Facebook. Facebook tu tuan-tuan tahu siapa buat? Yang buat dia P.A. bin Din. P.A. bin Din Melayu kita. Orang buat janji.
Facebook tu bapa Yahudi lah buat. Tak apa, yang ni Facebook kita dah Islamkan dia. Al-Facebook nama dia. Tak konsisten. Hak Nuh mau pula ni tak mau. Nampak tak? Dia saya nak beritahu. Okey.